Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, untuk video yang ketiga untuk hari ni, kita teruskan dengan subtopik yang ketiga dalam bab 7, iaitu prinsip keabadian tenaga. Okay, so daripada perkataan keabadian pun kita faham dia datang daripada kata akar dia ialah abadi. Okay, abadi means tak boleh dicipta, tak boleh dimusnahkan. Okay, dia sentiasa ada. Okay, so apa maksud prinsip keabadian tenaga? Okay, tenaga boleh berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Okay, sebab tenaga ni ada pelbagai jenis bentuk kan. Dalam proses perubahan tenaga, jumlah tenaga sebelum perubahan adalah sama dengan jumlah tenaga selepas perubahan. Dengan itu, tenaga dikatakan terabadi. Okay, so jumlah dia sentiasa sama sebelum dan juga selepas. Okay, poin ketiga. Menurut prinsip keabadian tenaga, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi boleh berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Okay, so poin yang ketiga ni ialah ayat penuh. Okay, yang melambangkan konsep prinsip keabadian tenaga tu sendiri. So ni ayat yang full dia. So kalau soalan tanya apakah prinsip keabadian tenaga, so you all boleh tulis. Okay, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi boleh berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Okay, berikut menunjukkan dua contoh ringkas yang melibatkan perubahan bentuk-bentuk tenaga. Okay, yang pertama ialah ayunan bandul ringkas. Okay, so kalau you all tengok, dia bergerak daripada A pergi ke B and then pergi ke C. So ini adalah pergerakan dia. So dia keep on rotate macam tu. Swing. Okay, itu adalah path dia, laluan pergerakan dia. Macam tu. Okay, so apa penjelasannya? Apabila bandul dinaikkan ke kedudukan A, daripada asal dia yang ni kan, and then dinaikkan ke A, bandul mempunyai tenaga keupayaan graviti yang maksimum, paling tinggi. Apabila bandul itu dilepaskan, bandul akan mula bergerak turun menuju ke B. Tenaga keupayaan graviti akan berubah. So dia berubah menjadi tenaga kinetik apabila bandul bergerak. So once dia bergerak sahaja, so tenaga keupayaan graviti yang tersimpan dalam dia akan berubah menjadi tenaga kinetik. Okay, setibanya di kedudukan B, bandul bergerak dengan kelajuan maksimum. So tengok, bila dekat B ni sebenarnya dia adalah kedudukan yang paling rendah berbanding semua kedudukan. So bila kedudukan dia rendah ni, dia kinetic energy dia, tenaga kinetik dia maksimum. Okay, maksimum. Iaitu bandul mempunyai tenaga kinetik yang maksimum. Dia paling laju. Okay, selepas melepasi B, bandul akan mula naik ke kedudukan C. Okay, so daripada B tadi dia akan naik ke C. Kalau ikut logiknya, kalau you all perasan, ayunan dia akan menjadi semakin perlahan. Okay, perlahan sampai dia naik ke C, dia akan stop. Okay, so kelajuannya mula berkurang kerana tenaga kinetiknya sedang diubah kepada tenaga keupayaan graviti. So tenaga kinetiknya sedang diubah kepada tenaga keupayaan graviti. Maksudnya dia ada tenaga kinetik lagi kan dekat B ni. So bila dia naik ke C, tenaga kinetik dia dah berubah sampailah satu tahap tu, dia dah capai tenaga kinetik kosong, tenaga keupayaan maksimum. So dia berhenti. Okay, so kalau dia laju, dilepaskan dengan laju, dia akan naik sangat tinggi. Kalau dilepaskan dengan perlahan, dia akan naik kedudukan yang tak berapa tinggi lah. Itu maksud dia. Okay, pada kedudukan C, bandul berhenti bergerak naik kerana bandul kehabisan tenaga kinetik. Namun demikian, tenaga keupayaan graviti di C adalah maksimum. So tenaga keupayaan graviti di C ialah maksimum. Okey.
Okey, yang kedua. Okey, kalau tadi tentang ayunan bandul ringkas. Okey, so sekarang ialah tentang regangan spring. So spring dia tak move swing kan. So dia akan move ke bawah dan ke atas, ke bawah, ke atas. Okey, apabila beban ditarik ke kedudukan A, okey, daripada B ditarik kepada A, spring yang diregangkan mengandungi tenaga keupayaan kenyal yang maksimum. Okey, so ada tenaga keupayaan maksimum. Apabila beban dilepaskan, spring akan menarik beban naik ke B. Daripada bawah ni tadi, dia akan naik ke B. Tenaga keupayaan kenyal mula berubah kepada tenaga kinetik. Okey, kalau tadi masa ditarik kat bawah ni dia ada tenaga keupayaan kenyal sebab spring tu dalam keadaan yang diregangkan. Tapi bila dilepaskan, dia akan berubah kepada tenaga kinetik apabila beban mula bergerak naik. Okey, dB, okey, dekat kedudukan B ni tadi, kelajuan beban adalah maksimum kerana semua tenaga keupayaan kenyal berubah menjadi tenaga kinetik. So tenaga kinetiknya menjadi maksimum di B. So dekat sini tenaga kinetik maksimum. Okey, beban akan terus bergerak naik ke kedudukan C di mana tenaga kinetiknya diubah menjadi tenaga keupayaan graviti. So bila kita lepaskan daripada A kan, so dia akan naik ke B kan, takkan dia stop kat B. So dia akan naik sampailah C maksimum dan dia stop. Okey, sebab segala tenaga kinetik yang laju tadi tu sedang berubah menjadi tenaga keupayaan maksimum. Okey, so apabila berada di C, beban berhenti bergerak naik kerana semua tenaga kinetiknya telah berubah menjadi tenaga keupayaan graviti. So tenaga keupayaan graviti dekat sini menjadi tenaga keupayaan graviti menjadi maksimum. Okey. Baik. Seterusnya, okey, situasi harian yang melibatkan perubahan tenaga. Okey, so kalau you all perhatikan sini, dia sama juga dengan ayunan bandul tadi kan. Ayunan bandul ringkas. Okey. So di kedudukan A dia ada 3 kedudukan. 1, A, B, C. Okey, dekat kedudukan A, kanak-kanak tu mempunyai tenaga keupayaan graviti tapi tiada tenaga kinetik. So dekat A, bila kanak-kanak tu bergerak kan, swing, okey, macam ni. So bila you all sampai ke kedudukan A, dia akan stop sekejap, baru dia akan swing semula. C pun sama, naik, stop sekejap, and then swing balik. Naik A, stop sekejap. So di kedudukan A ni sebenarnya tiada tenaga kinetik. Itu maksud tiada tenaga kinetik. Tenaga kinetik dia kosong, sifar. So dia berhenti sekejap and then turun semula. Okey, di kedudukan B, kanak-kanak itu mempunyai tenaga kinetik kerana tenaga keupayaan graviti telah berubah menjadi tenaga kinetik. So dekat sini ada. Tak adalah tiba-tiba dekat B ni berhenti kan. So dia swing A, berhenti, and then dia swing balik ke bawah dan terus ke C. Tak ada pun statik kat sini. Okey, itu maksud dia. Masa dekat B tu, tenaga keupayaan graviti dekat A tadi telah berubah menjadi tenaga kinetik. Okey, and then dekat C pula, apa jadi? Kanak-kanak itu mempunyai tenaga keupayaan graviti. Okey, tenaga keupayaan graviti. Tetapi tiada tenaga kinetik kerana tenaga kinetik telah berubah menjadi tenaga keupayaan graviti semula dari B ke C. So dia bergerak daripada A pergi ke B. B ada dua-dua, kinetik pun ada, keupayaan graviti pun ada. And then dia pergi ke C. Pergi ke C, okey, laju ni tadi akan menyebabkan dia capai ketinggian yang maksimum.
So ketinggian maksimum ni ialah tenaga keupayaan graviti maksimum. Ini dia akan stop sekejap, tenaga kinetik pun sifar. Ini patah balik. Okey, dia adalah sama dengan macam ayunan bandul ringkas. Okey. Kalau permainan roller coaster. Okey, roller coaster. Pada kedudukan yang tinggi, roller coaster biasanya bergerak perlahan. So dekat sini. Bila dekat sini tu dia akan slow kan. Ini bila dia turun sana, laju semula. Okey. So bila dekat tempat sini, tenaga kinetik yang sedikit. Tenaga kinetik dia minimum. Okey, paling tinggi kedudukan dia, so tenaga kinetik dia minimum. Dia tak sifar lah, dia taklah berhenti terus kan. So dia akan gerak perlahan, and then dia akan mula turun balik. Macam tu kan. Tetapi tenaga keupayaan graviti yang banyak. Tenaga keupayaan graviti dia banyak. Okey, maksimum. Apabila roller coaster menggelongsor menuruni landasan, tenaga keupayaan graviti ditukar kepada tenaga kinetik. Hal ini menyebabkan roller coaster bergerak semakin laju. So dekat sini tadi tu lah. Okay, so bila kat sini, laju dia, V dia bertambah. Bukan maksimum. V dia bertambah. Okay. Bertambah. So bila V bertambah, tenaga kinetik dia pun bertambah. Sebab kita tahu tenaga kinetik tadi ialah half mv square. So kalau V bertambah, keseluruhan akan bertambah. Okey, contoh yang nombor 3, objek jatuh dari suatu ketinggian. Okey, so ada apple. Okey, dia jatuh daripada pokok. So itu juga merupakan perubahan daripada satu bentuk tenaga kepada bentuk yang lain. Okey, so apabila suatu objek jatuh dari suatu ketinggian, tenaga keupayaan graviti bertukar kepada tenaga kinetik. So dekat sini, ni apple yang ni dengan ni. So makin tinggi makin besar tenaga keupayaan graviti dia. Yang ni pun, setiap apple ni ada tenaga keupayaan graviti. Ni pun tak ada tenaga keupayaan graviti. So once dia jatuh, tenaga keupayaan graviti tu berubah kepada tenaga kinetik. Okay, sebagai contohnya, buah apple berada di atas pokok mempunyai tenaga keupayaan graviti. Apabila buah apple jatuh, tenaga keupayaan graviti bertukar kepada tenaga kinetik dan apple bergerak semakin cepat ke bawah. Okay, akan laju. Pop. Sampai bawah. Okay. Okay. Seterusnya, pistol mainan yang ditembak. Okey, apabila peluru pistol mainan dimasukkan. So tengok ni, dalam ni ada spring. Apabila peluru dimasukkan, spring di dalam pistol dimampatkan. Okey, kita tolak ni kan, push yang ni masuk ke dalam, so dia akan mampatkan. Apabila peluru ditembak keluar, spring akan dilepaskan lalu menolak peluru keluar. Pada masa ini, tenaga keupayaan kenyal spring ditukar kepada tenaga kinetik yang membolehkan peluru bergerak keluar daripada pistol. So tenaga keupayaan kenyal berubah menjadi tenaga kinetik. Nampak tak? So itulah perubahan tenaga. Perubahan bentuk tenaga. So dia sentiasa ada kan, tak dicipta, tak dimusnahkan, tak hilang. So dia berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Okey, contoh ni soalan pengiraan. Sebiji batu dijatuhkan daripada ketinggian 5 meter. Hitung kelajuan batu sejurus sebelum batu itu sampai ke lantai. Okey, dia nak laju V. Pecutan graviti diberi 10 meter per saat. Okay, so kita tahu
Dalam kes tu, tenaga keupayaan ditukarkan kepada tenaga kinetik. So, dia adalah sentiasa sama. Macam tadi kan, prinsip prinsip keabadian tenaga, dia kata tenaga sebelum jumlah. Tenaga sebelum sama dengan jumlah tenaga selepas. So, sebelum ialah ni lah tenaga keupayaan graviti. Selepas tenaga kinetik. So, dia sentiasa sama jumlah dia, terabadi. Okey. So, sebelum tenaga keupayaan graviti, mgh. Selepas tenaga kinetik, half mv square. So, kita gantikan nilai. Okey, m sama. And then, 10 diberi height, ketinggian 5. Half, kita salin balik. M. And then, v nak cari. Okey. So, now kita tengok kalau sebelah kiri ada M, kanan ada M. So, kita boleh potong-potong. Okey. And then, kita darabkan. So, tinggallah V square sama dengan 100. Okey. 5 darab 10 darab 2. Okey. So, dapat 100. So, V square sama dengan 100. V sama dengan punca kuasa 2, 100. Therefore, oleh sebab itu, V sama dengan 10. Okey, tak ada ni. Meter per saat. Okey. So, dia punya langkah yang pentingnya ialah kita samakan ini. Prinsip keabadian tenaga mengatakan tenaga sebelum sama dengan tenaga selepas. Okey. Seterusnya, contoh yang seterusnya, sebiji bola yang berjisim 200 gram. Okey, jisim diletakkan di atas satu spring termampat. Okey, so spring tersebut kemudiannya dilepaskan. Tu gambar dia. Spring tersebut kemudian dilepaskan dan bola itu melantun ke atas seperti yang tunjukkan dalam rajah di bawah. Spring yang termampat mempunyai 10 joule. Okey, so yang ni tenaga dia 10 joule. Tenaga keupayaan kenyal. Hitung kelajuan bola sebaik sahaja bola melantun ke atas. So, kita tahu kat sini sekarang ialah tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik ialah half mv square. Tenaga keupayaan half fx. Okey, so yang pertama, hitung kelajuan bola. V sama dengan berapa? Yang soalan B, hitung ketinggian yang dapat dicapai dari kedudukan ia dilepaskan. Berapa H? Okey. So, tenaga keupayaan kenyal tadi bertukar kepada tenaga kinetik. Okey. Oleh itu, tenaga keupayaan kenyal sama dengan tenaga kinetik. Sebelum yang ni. Selepas ini. Ingat, kalau terabadi sebelum sama dengan selepas. Okey. So, kita gantikan nilai. Sebelum dia dah bagi 10 joule. Selepas half mv square. Okey, so 10 sama dengan kita letakkan nilai yang diberi. Okey. V square dijadikan sebagai subjek. Okey. So, pindah V square sama dengan 100. V sama dengan punca kuasa 2,
100. Therefore, V sama dengan 10 meter per saat. Okey. Okey, seterusnya. Tercotek, tak nampak dah. Tenaga keupayaan kenyal bertukar kepada tenaga keupayaan graviti. Okey, kenyal. Yang ni sebelum. Okey, selepas ini. Okey, so ingat, terabadi sebelum mesti sama dengan selepas. Jumlah tenaga sebelum sama dengan jumlah tenaga selepas. Okey, so tenaga, Okey, so tenaga keupayaan kenyal sama dengan tenaga keupayaan graviti. So tenaga keupayaan kenyal dia dah diberikan dalam soalan. Okey, so 10 sama dengan tenaga keupayaan graviti. So 10 sama dengan, ganti nilai M 0.2, G diberi 10 darab H. So dapat cari H. Okey, 5 meter. Okey. Okey, so ini adalah panduan kebat daripada awal 7.1, 7.2 dan juga 7.3. Contoh soalan dia boleh bagi. So rajah menunjukkan 2 buah kereta sorong. So satu ni kereta sorong P, so dia labelkan bahagian yang berkarat. Okay, so dia ada bahagian yang berkarat kat sini. And then Q pula dia ada bahagian yang baru. So kita boleh imagine lah kalau dekat roda tu berkarat, macam mana pergerakan kereta sorong. Okay, seorang pekerja pembinaan menggunakan kedua-dua kereta sorong untuk memindahkan 20 kg pasir M. Kereta sorong manakah memerlukan kuasa yang lebih tinggi untuk memindahkan pasir tersebut? Okay, kuasa lebih tinggi means masa dia lebih panjang. Okay, memerlukan kuasa yang lebih tinggi untuk memindahkan pasir tersebut. And then yang kedua, yang ni kita tengok KIV dulu. Okay, satu markah je. So kita just nyatakan P ke Q, yang mana memerlukan kuasa lebih tinggi, yang berkarat tu ke ataupun yang baru, yang mana lagi susah. Okay, and then nombor 2, jelaskan jawapan anda di A1. Okay, kenapa you jawab kereta sorong tersebut. And then berikan satu cara untuk mengurangkan kuasa untuk memindahkan pasir yang serupa menggunakan kereta sorong di A1. Okay, contoh kalau kita kata A1 tu jawapan you P kan, P yang berkarat tu susah. So apa cara dia untuk kurangkan kuasa untuk pindahkan pasir dengan jisim yang serupa, 20 kg. Okey, B, pekerja tersebut menggunakan daya 150 Newton F untuk memindahkan pasir tersebut sejauh 20 meter S dalam masa 50 saat. Okey, bukan ST. Hitung kuasa pekerja itu. Okey, 3 markah. Yang ni soalan pengiraan. Okey, yang A ni lebih kepada konsep. Okey, so soalan A1 yang lebih tinggi kuasanya ialah P. Okey, kenapa? Bahagian kereta sorong P yang berkarat memberikan geseran yang lebih besar. Okey, so geseran lebih besar, masa yang diambil pun boleh jadi lebih panjang. So kena menggunakan kuasa lebih tinggi. Okey, so cara nak mengatasi, meletakkan minyak pada bahagian yang berkarat untuk mengurangkan geserannya. Okey, so letakkan minyak. Okey, boleh. Okey, B, kerja yang dilakukan ialah F darab S. Ingat lagi kan, W sama dengan Fs. Okay, W ialah work. Daya 150 dah diberi, darab dengan 20 meter. So dapat 3000 joule. So
kuasanya ialah 3000 joule bahagi dengan time, masa. Okay, so jawapan akhir lah 60 watt. Okay, so recall balik daripada tadi kan. W sama dengan F S. So power pula sama dengan W per T, masa. Okay, berapa kadar kerja yang dilakukan. So kita gantikan W ialah Fs bahagi T. Okay, so itu sahaja. So kita dah habis ketiga-tiga subtopik untuk bab 7. Okay, so kita recall balik daripada 7.1. Kita tengok tadi tentang kerja, tenaga dan juga kuasa. And then untuk 7.2 tentang tenaga keupayaan, dua jenis tenaga keupayaan dan juga tenaga kinetik. Okay, dan kita belajar dia punya formula secara perasingan. And then akhir sekali untuk prinsip keabadian tenaga ni, kita kena tahu jumlah tenaga sebelum sentiasa sama dengan jumlah tenaga selepas. Okay, so dekat sini lah kita guna formula sebelum sama dengan selepas. Okay, so sebelum sentiasa sama dengan selepas. So kalau sebelum tu ialah tenaga keupayaan graviti, selepas dia ialah tenaga kinetik. So kita samakan formula dia. Okay, tenaga keupayaan graviti ialah mgh sama dengan tenaga kinetik half mv square. So terus kita kira. Okay, so kita itu saja untuk bab 7. Okay, so you all boleh teruskan dengan rujuk nota dalam buku teks ataupun rujuk nota ringkas dalam modul, and cuba jawab soalan-soalan yang ada untuk bab 7 bahagian formatif dan juga sumatif. Okay, so apa-apa soalan you all boleh tanya kawan-kawan ataupun tanya teacher. Alright, thank you very much.